Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 5 KSSM bab 7 Membina Kesejahteraan Negara dengan tajuk kecilnya Dasar Pendidikan Kebangsaan. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk Dasar Pendidikan Kebangsaan ada 5 perkara yang akan kita pelajari. Yang pertama, latar belakang dasar pendidikan kebangsaan. Yang kedua, laporan Rahman Talib. Yang ketiga, laporan Jawatan Kuasa Kabinet. Yang keempat, falsafah pendidikan kebangsaan. Dan yang kelima, Akta Pendidikan 1996. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, dasar pendidikan kebangsaan. Kita akan lihat dalam dua aspek. Yang pertama, latar belakang dasar pendidikan kebangsaan dahulu. Dan yang kedua, matlamat dasar pendidikan kebangsaan. Okey, untuk latar belakang dasar pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan kebangsaan dibentuk untuk memupuk perpaduan kaum. Yang paling penting, apa tujuan utama dasar pendidikan kebangsaan ni adalah untuk memupuk perpaduan kaum. Dia berkaitan dengan perpaduan kaum. Dasar Pendidikan Kebangsaan dilaksanakan melalui Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 ataupun dipanggil sebagai Penyata Razak 1956 dan telah dimaktubkan dalam Ordinans Pelajaran tahun 1957. Bila merdeka je, dia dah ada Ordinans Pelajaran yang dikenali sebagai Ordinans Pelajaran 1957. Semuanya di dalam Penyata Razak tahun 1956 ataupun dikenali sebagai Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956. Jadi dasar pendidikan kebangsaan ini bermula pada bila? Bermula selepas merdeka, iaitu dalam Ordinans Pelajaran 1957. Kemudiannya dasar pendidikan kebangsaan telah disemak semula pada tahun 1960 yang menghasilkan laporan Rahman Talib dan laporan Jawatan Kuasa Kabinet tahun 1979. Dasar pendidikan kebangsaan ini telah disemak sebanyak 2 kali. Yang pertama disemak oleh laporan Rahman Talib dan yang kedua disemak oleh laporan Jawatan Kuasa Kabinet. Okey, matlamat dasar pendidikan kebangsaan. Ada 3 matlamat kesemuanya. Yang pertama, menyatu padukan rakyat. Kalau tak ingat menyatu padukan rakyat, ingat perpaduan kaum. Perpaduan kaum ni ianya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan rakyat yang bersatu padu. Yang kedua, menyediakan tenaga kerja mahir dari pelbagai kaum untuk memenuhi keperluan negara ataupun menggalakkan perkembangan kebudayaan, ekonomi, sosial dan juga politik. Yang kedua, menyediakan apa? Menyediakan tenaga kerja mahir. Apa sumbangan tenaga kerja yang mahir ni? Untuk memenuhi keperluan negara dari segi ekonomi, sosial politik dan juga kebudayaan ataupun menyumbang kepada perkembangan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan juga kebudayaan. Yang paling penting, menyediakan tenaga kerja mahir. Yang ketiga, melahirkan rakyat yang berilmu atau seimbang ataupun harmoni yang dapat menyumbang kepada keharmonian ataupun kemakmuran negara. Yang ketiga paling penting, melahirkan rakyat yang berilmu demi kemakmuran negara yang dapat menyumbang kepada kemakmuran negara. Rakyat yang berilmu, apa sumbangan dia? Kemakmuran negara. Rakyat yang mempunyai tenaga kerja mahir, apa sumbangan dia? Meningkatkan perkembangan politik, ekonomi, sosial dan juga kebudayaan. Jadi semua sekali ada apa matlamat? 3 matlamat. Menyatu padukan rakyat, menyediakan tenaga kerja mahir. Yang ketiga, melahirkan rakyat yang berilmu. Apa sumbangan tenaga kerja mahir? Menyumbang ke arah perkembangan politik, ekonomi, sosial dan juga kebudayaan. Apa sumbangan rakyat yang berilmu? Mewujudkan negara yang makmur. Okey, tengok dia punya formula. Formula matlamat dasar pendidikan kebangsaan adalah satukan tenaga lembu. Satukan tenaga siapa ni? Satukan tenaga lembu. Tengok, satukan merujuk kepada menyatu padukan rakyat. Tenaga merujuk kepada tenaga juga, iaitu tenaga kerja mahir disediakan. Apa sumbangannya? Untuk meningkatkan ataupun untuk menggalakkan perkembangan politik, ekonomi, sosial dan juga kebudayaan. Last sekali lembu. Lembu merujuk kepada ilmu, persamaan pada sebutan mu di belakang dan juga huruf u. Ilmu lembu. Iaitu melahirkan rakyat yang berilmu. Apa sumbangan rakyat yang berilmu? Untuk kemakmuran negara.
Okey, seterusnya kita lihat laporan Rahman Talib. Laporan Rahman Talib ni kita akan belajar dua perkara. Yang pertama latar belakang laporan Rahman Talib dan yang kedua cadangan laporan Rahman Talib. Okey, latar belakang laporan Rahman Talib. Laporan Rahman Talib ni dipengerusikan oleh Abdul Rahman bin Talib pada tahun 1960 untuk menyemak semula penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 ataupun penyata Razak tahun 1956. Laporan Rahman Talib menjadi asas penggubalan Akta Pelajaran 1961 dan penyebakan dasar pendidikan kebangsaan seterusnya, iaitu laporan jawatan kuasa Kabinet. Okey, kita lihat cadangan laporan Rahman Talib. Ada 4 cadangan laporan Rahman Talib. 2 cadangan yang lama dikekalkan daripada laporan Razak dan 2 cadangan yang baru. Yang warna kelabu tu adalah cadangan lama yang dikekalkan dan yang warna koko tu adalah cadangan baru daripada laporan Rahman Talib. Okey, kita lihat dulu. Cadangan yang pertama adalah kurikulum yang sama dan berorientasikan negara bagi semua sekolah. Kurikulum yang sama untuk semua sekolah. Yang kedua, bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua peringkat pendidikan. Ya, selain kurikulum yang sama di semua sekolah, bahasa Melayu juga menjadi bahasa pengantar di semua sekolah. Yang ketiga, mata pelajaran sejarah diberi penekanan untuk menanam perasaan cinta dan setia kepada negara. Mata pelajaran apa diberi penekanan? Mata pelajaran sejarah. Sebab apa? Sebab melahirkan perasaan yang cinta kepada negara. Yang keempat, mata pelajaran tata rakyat. Mata tata. Apa bersama mata dengan tata? Bersama pada sebutan ta di belakang. Mata tata. Jadi mata pelajaran apa diperkenalkan kepada rakyat? Mata pelajaran tata rakyat diwajibkan. Ya, mata pelajaran diwajibkan, mata pelajaran tata rakyat untuk membentuk sikap bertoleransi, kerjasama dan persefahaman antara kaum. Kalau kita ingat membentuk sikap, semua sikap tu ingat satu sikap pun dah cukup dah. Membentuk sikap berkerjasama yang paling penting antara kaum. Jadi mata pelajaran apa yang diberi penekanan? Mata pelajaran sejarah. Dan mata pelajaran apa yang diwajibkan? Mata pelajaran tata rakyat. Okey, jadi semua sekali ada berapa cadangan laporan Rahman Talib? Ada 4 cadangan. 2 cadangan lama yang dikekalkan dan 2 cadangan baru. 2 cadangan baru tu apa dia? Mata pelajaran sejarah diberi penekanan dan mata pelajaran tata rakyat diwajibkan. Dan cadangan yang lama adalah kurikulum yang sama dengan bahasa Melayu, bahasa pengantar. Okey, dia punya formula untuk cadangan laporan Rahman Talib ialah ku basahkan mata. Siapa basahkan mata? Ku basahkan mata. Aku basahkan mata. Okey, itu yang pendengar formula. Ku merujuk kepada kurikulum, iaitu kurikulum yang sama untuk semua sekolah. Basahkan merujuk kepada bahasa. Basahkan berasal daripada perkataan basah. Basah hampir sama sebutan dengan bahasa. Sama pada sebutan ba dengan sa di belakang. Basahkan bahasa. Iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di semua sekolah. Dan mata merujuk pada mata juga, iaitu mata pelajaran. Ada berapa mata pelajaran diperkenalkan? 2 mata pelajaran. Yang pertama, mata pelajaran sejarah diberi penekanan. Dan yang kedua, mata pelajaran apa? Mata pelajaran yang diwajibkan. Mata pelajaran tata rakyat diwajibkan. Mata tata. Jadi 2 mata pelajaran. Mata pelajaran sejarah, mata pelajaran tata rakyat. Okey, seterusnya kita lihat laporan jawatan kuasa Kabinet. 2 perkara yang akan kita pelajari. Yang pertama, latar belakang laporan jawatan kuasa Kabinet dan yang kedua, cadangan laporan jawatan kuasa Kabinet. Okey, untuk latar belakang laporan jawatan kuasa Kabinet. Laporan jawatan kuasa Kabinet ditubuhkan pada bulan September 1974. Fungsi utama jawatan kuasa Kabinet adalah untuk mengkaji semula pelaksanaan dasar pendidikan kebangsaan. Laporan jawatan kuasa Kabinet diumumkan oleh Menteri Pelajaran pada tahun 1979 dan membentuk 3 perkara dibentuk lepas diumumkan. Yang pertama, kurikulum baru sekolah rendah ataupun singkatannya KBSR pada tahun 1982. Selain kurikulum baru sekolah rendah, yang kedua, kurikulum baru sekolah menengah ataupun singkatannya KBSM. Dan yang ketiga yang dibentuk adalah falsafah pendidikan negara pada tahun 1988. Melalui laporan jawatan kuasa Kabinet inilah telah terbentuk 3 perkara. KBSR, KBSM dengan falsafah pendidikan negara. Okey, kita lihat apa cadangan dalam laporan jawatan kuasa Kabinet. Ada 3 cadangan laporan jawatan kuasa Kabinet. Yang pertama, mata pelajaran kerohanian diberi penekanan seperti pendidikan Islam dan juga moral. Ya, mata pelajaran yang berkaitan kerohanian di sekolah ada 2 je, iaitu pendidikan Islam dengan moral.
Yang kedua, bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran wajib dalam peperiksaan awam. Ya, waktu inilah bahasa pelajaran bahasa Melayu menjadi mata pelajaran wajib dalam peperiksaan awam. Dan yang ketiga, co-curriculum yang melibatkan semua kaum diberi penekanan. Ya, co-curriculum ni melibatkan semua kaum, bukan satu kaum saja. Seperti dalam bidang sukan, badan beruniform dan persatuan. Jadi semua sekali ada berapa cadangan dalam laporan Jawatankuasa Kabinet? 3 cadangan. Semuanya cadangan baru. Bukan diambil daripada laporan Rahman Talib. Dia punya formula mata basah koko. Mata basah koko. Mata merujuk pada mata juga, iaitu mata pelajaran. Mata pelajaran apa yang diberi penekanan? Mata pelajaran kerohanian, iaitu pendidikan Islam dengan moral. Kalau laporan Rahman Talib tadi, mata pelajaran apa yang diberi penekanan? Mata pelajaran sejarah dengan mata pelajaran tata rakyat yang diwajibkan. Tapi kalau laporan Jawatankuasa Kabinet, mata pelajaran kerohanian berbentuk keagamaan diberi penekanan. Kemudian basah merujuk pada bahasa, iaitu bahasa Melayu menjadi mata pelajaran wajib di dalam peperiksaan awam. Kalau dalam laporan Rahman Talib sebelum ni, bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah. Tapi dalam laporan Jawatankuasa Kabinet, bahasa Melayu dipertingkatkan dengan diwajibkan di dalam peperiksaan awam. Dalam sekali koko, mata bahasa koko. Koko merujuk kepada co-curriculum. Co-curriculum selalu di sekolah kita panggil apa? Kita panggil koko. Fikir koko. Koko merujuk kepada co-curriculum, iaitu co-curriculum diperkenalkan kepada semua kaum. Seperti dalam sukan, badan beruniform dan juga persatuan. Jadi, cadangan laporan Jawatankuasa Kabinet ni, formulanya adalah kesinambungan ataupun bersambung daripada formula cadangan laporan Rahman Talib. Kalau formula laporan Rahman Talib tadi, apa formulanya? Ku basahkan mata. Ya. Jadi, formula untuk laporan Jawatankuasa Kabinet, mata basah koko. Ya. Lepas ku membasuhkan mata, mata tu menjadi apa? Mata menjadi basah koko. Ya. Sebab mata yang dibasahkan, jadi mata tu akan menjadi basah koko. Ku basahkan mata. Mata yang dibasahkan tu, mata menjadi basah koko. Kesinambungan formulanya. Okey, seterusnya kita lihat falsafah pendidikan kebangsaan. Kita akan lihat dalam 2 aspek, latar belakang falsafah pendidikan kebangsaan dengan penekanan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, kita lihat latar belakang falsafah pendidikan kebangsaan dulu. Falsafah pendidikan negara digubah pada tahun 1988 untuk memperteguh hala tuju ataupun matlamat pendidikan negara ke arah perpaduan. Yang bertujuan untuk memperteguh hala tuju ataupun untuk memperteguh matlamat pendidikan negara ke arah perpaduan. Tengok, falsafah pendidikan negara kemudiannya ditukar kepada falsafah pendidikan kebangsaan pada tahun 1996. Ditukar nama daripada falsafah pendidikan negara, ditukar nama kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, kita lihat penekanan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan menekankan pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek. Jasmani, emosi, rohani, intelek, dia punya formula adalah JERI. J untuk jasmani, E adalah untuk emosi, R untuk rohani dan I adalah untuk intelek. JERI. Falsafah pendidikan kebangsaan ni untuk melahirkan pelajar ke? Ya, pelajar yang pergi ke sekolah. Jadi pelajar yang dilahirkan tu seimbang dari segi berapa aspek? 4 aspek. JERI, jasmani, emosi, rohani, intelek. Dan last sekali adalah Akta Pendidikan 1996. Akta pendidikan ni adalah berkaitan dengan memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ingat tak, Akta Pendidikan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Diperkukuhkan. Dia berkaitan dengan bahasa Melayu. Okey, tengok apa yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. Yang pertama, bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar utama dalam setiap sistem pendidikan kebangsaan. Bahasa apa menjadi bahasa pengantar utama? Bahasa Melayu. Yang kedua, bahasa Melayu menjadi mata pelajaran wajib diajar di semua sekolah dan institusi pendidikan. Mata pelajaran yang wajib diajar, mata pelajaran apa? Mata pelajaran bahasa Melayu. Yang ketiga, bahasa Melayu diajar di semua institusi pendidikan ataupun sekolah swasta. Selain diajar di semua sekolah kebangsaan, bahasa Melayu juga wajib diajar di semua sekolah swasta. Dan yang terakhir, moral atau pendidikan Islam dan juga pengajian Malaysia.
Ya, mata pelajaran berbentuk kerohanian, sama ada moral ataupun pendidikan Islam. Moral untuk yang bukan Islam dan pendidikan Islam untuk yang beragama Islam. Ni mata pelajaran yang berkaitan dengan kerohanian. Semua rakyat Malaysia akan belajar sama ada moral ataupun pendidikan Islam. Mata pelajaran moral atau pendidikan Islam dan pengajian Malaysia diperkenalkan untuk memupuk semangat cinta akan negara dan juga nilai murni. Jadi dalam akta pendidikan semua sekali ada berapa perkara? Ada 4 perkara. Dia punya formula, hantar mata ajar moral. Hantar siapa ajar moral? Hantar mata. Ingat nak, akta pendidikan ni berkaitan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okey, tengok penerangan formula. Hantar merujuk kepada pengantar. Pengantar berasal daripada perkataan hantar. Jadi bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan. Mata merujuk kepada mata juga, iaitu mata pelajaran yang wajib diajar di semua sekolah adalah mata pelajaran bahasa Melayu. Ajar merujuk kepada diajar. Ya, mata pelajaran bahasa Melayu juga wajib diajar di mana? Di sekolah swasta. Dan last sekali moral. Moral merujuk kepada moral juga, iaitu moral atau pendidikan Islam dan pengajian Malaysia diperkenalkan untuk melahirkan perasaan cinta pada negara dan juga nilai-nilai murni. Jadi apa formula untuk akta pendidikan? Hantar mata, ajar moral. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan objektif. Soalan nombor 1 ditanya, mengapakah dasar pendidikan kebangsaan dibentuk? Ya, ingat lagi tak? Mengapakah merujuk kepada sebab dasar pendidikan kebangsaan dibentuk? Tengok pilihan jawapan A, perpaduan kaum, B, pemurnian akhlak, C, persediaan tenaga kerja dan D, pembentukan modal insan. Okey, mana satu jawapannya pelajar-pelajar cikgu sekalian? Ya, A, perpaduan kaum. Pandainya. Okey, soalan B ditanya, apakah cadangan tambahan yang terkandung di dalam laporan Rahman Talib? Laporan Rahman Talib ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Ku basahkan mata. Okey, cuma soalan nak cadangan tambahan. Okey, tengok pilihan jawapan. 1 Roman, mata pelajaran tata rakyat diwajibkan. 2 Roman, mata pelajaran sejarah diberi penekanan. 3 Roman, mata pelajaran kerohanian diberi penekanan. 4 Roman, mata pelajaran bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran wajib dalam peperiksaan awam. Okey, tengok pilihan jawapan. A 1 2, B 1 4, C 2 3 dan D 3 dan 4. Okey, mana satu pilihan jawapannya pelajar-pelajar cikgu? Ya, A 1 dan 2. Pandainya. Okey, soalan nombor 3. Antara berikut yang manakah merupakan cadangan laporan jawatan kuasa kabinet? Apa kehendak soalan? Laporan jawatan kuasa kabinet. Ada formula tak? Ada apa formulanya? Mata basah koko. Okey, tengok pilihan jawapan. 1 Roman, kurikulum yang melibatkan semua kaum diberi penekanan. 2 Roman, kurikulum yang sama dan berorientasikan negara bagi semua sekolah. 3 Roman, bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran wajib dalam peperiksaan awam. 4 Roman, bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua peringkat pendidikan. Okey, mana satu jawapannya pelajar-pelajar cikgu sekalian? Ingat balik formula. Ku basahkan mata. Ya, mata pelajaran bahasa Melayu jadikan mata pelajaran wajib dalam peperiksaan. Jadi jawapannya 1 dan 3. Sepatutnya 1 dan 3. A 1 2, B 1 4, C 2 3 dan D 3 dan 4. Ya, jawapannya 1 dan 3. Okey, jadi di sini soalan nombor 3 ni tak ada jawapan. Jadi cikgu memberi jawapannya 1 dan 3. Sebenarnya cikgu nak jadikan yang 3 Roman tu sebagai 4 Roman. Jadi cikgu dah terkalih sebenarnya kedudukannya. Tapi tak apalah. Yang penting pelajar-pelajar cikgu ingat jawapannya 1 dan 3. Iaitu kurikulum yang melibatkan semua kaum diberi penekanan. Dan 3 Roman bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran wajib dalam peperiksaan awam. Kalau yang ku basahkan mata tu, mata tu adalah mata pelajaran kerohanian diperkenalkan seperti pendidikan Islam dan juga moral. Okey, soalan nombor 4. Falsafah pendidikan kebangsaan menekankan pendidikan menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk pelajar yang seimbang dari segi. Tengok pilihan jawapan. 1 Roman emosi, 2 Roman fizikal, 3 Roman sejarah, 4 Roman jasmani. Falsafah pendidikan kebangsaan ada formula tak? Ada apa formulanya? Jerry. Tengok A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Okey, mana satu jawapannya?
Ya, 1 dan 4. B. Pandainya. Okey, soalan nombor 5. Bagaimanakah Akta Pendidikan 1956 dapat mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? Akta Pendidikan 1996. Ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Hantar mata, ajar moral. Okey, 1 Roman. Mata pelajaran tata rakyat diwajibkan. 2 Roman, bahasa Melayu diajar di semua institusi pendidikan swasta. 3 Roman, bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. 4 Roman, pendidikan jasmani dan kesihatan diperkenalkan untuk memupuk semangat cinta dan akan negara dan nilai murni. Okey, pilihan jawapan A 1 2, B 1 4, C 2 3 dan D 3 dan 4. Okey, mana satu jawapannya? Sekali lagi baca cikgu buat kali yang terakhir ni. Ya, jawapannya 2 dan 3, C. Tahniah cikgu ucapkan. Pandainya. Okey, dan yang terakhir adalah soalan struktur. Markahnya 244 iaitu 10 markah. Baiklah, kita bincang satu persatu. Soalan A dulu, dia tanya, apakah nama jawatan kuasa yang ditugaskan untuk menyemak semula dasar pendidikan kebangsaan? Okey, tengok pilihan jawapan. Dia ada 1 Roman dan 2 Roman kan? Jika ada 1 Roman dan 2 Roman, bermaksud kena jawab terus. Tak perlu ambil pembuka soalan. Jadi 1 Roman, laporan Rahman Talib. 2 Roman, laporan jawatan kuasa kabinet. Okey, soalan B dia tanya, terangkan cadangan yang terdapat dalam jawatan kuasa tersebut. Apa kehendak soalan? Cadangan. Ingat lagi tak laporan Rahman Talib ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Ku basahkan mata. Manakala laporan jawatan kuasa kabinet ada formula tak? Ya, lepas ku basahkan mata, mata basah kuku. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan B ni tak ada kan nombor 1 Roman dan 2 Roman. Jadi bermaksud nak jawab macam mana ni? Ya, kena jawab dalam bentuk pembuka soalan. Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka soalan. Ambil balik pembuka soalan tu. Cadangan terdapat dalam jawatan kuasa laporan Rahman Talib ialah kurikulum yang sama bagi semua sekolah. Titik. Lepas titik wajib bawa masuk penanda wacana. Seperti selain itu, seterusnya di samping itu. Di sini cikgu nak ajak penanda wacana menggunakan number. Jadi lepas titik guna kedua. Mengapa kedua? Sebab kita nak masuk isi yang kedua. Jadi kedua koma, bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar untuk semua sekolah. Titik. Macam mana nak jawab untuk laporan jawatan kuasa kabinet pula? Menggunakan perkataan manakala. Manakala laporan jawatan kuasa kabinet pula ialah mata pelajaran kerohanian diberi penekanan seperti pendidikan Islam dan moral. Titik kedua koma, bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran wajib dalam peperiksaan awam. Okeylah, sekali kita lihat contoh soalan kebat. Dia tanya, berikan cadangan anda untuk menjadikan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia. Apa kehendak soalan? Cadangan menjadikan pendidikan bertaraf dunia. Okey, untuk memulakan jawapan soalan ini, seperti biasa ambil balik pembuka soalan. Cadangan saya untuk menjadikan pendidikan Malaysia bertaraf dunia ialah mengadakan program kolaborasi atau kerjasama dengan universiti terkemuka di dunia. Lepas masuk isi, baru masuk huraian. Kalau tak mahu start huraian dulu, boleh start dengan contoh dulu. Contohnya, mengadakan program pertukaran pensyarah dengan universiti terkemuka seperti Universiti Oxford dan Harvard agar kita dapat menimba ilmu tentang pengurusan dan pentadbiran khusus yang cemerlang kepada para graduan negara. Okey, ada huraian tak? Ada. Apa huraian dah? Agar. Lepas Oxford dan Harvard, agar. Kalau nak cantik lagi, contohnya mengadakan program pertukaran pensyarah dengan universiti terkemuka di dunia seperti Universiti Oxford dan juga Harvard. Titik. Lepas titik, masuk hal ini agar. Ya, kalau masuk hal ini agar, lagi cantik. Hal ini agar kita dapat menimba ilmu tentang pengurusan dan pentadbiran khusus yang cemerlang kepada para graduan negara. Last sekali lepas huraian baru masuk kesan. Kesannya, taraf pendidikan negara dapat ditingkatkan dan ramai graduan berkelas dunia dapat dilahirkan. Di situ dia ada 2 kesan. Itu kesan yang pertama, taraf pendidikan negara dapat ditingkatkan. Kesan yang kedua, ramai graduan berkelas dunia dapat dilahirkan. 2 kesan, 2 markah. Ada satu isi tadi iaitu kolaborasi atau bekerjasama universiti terkemuka di dunia. Kemudian ada contoh pertukaran pensyarah dengan universiti terkemuka. Kemudian ada seperti. Jadi ada 2 contoh itu. Pertukaran pensyarah dengan universiti terkemuka. Contoh universiti Harvard dengan Oxford. Jadi kat contoh ada 2 markah. Kemudian huraian. Huraian pun ada 2 markah juga. Iaitu ada 2 huraian. Huraian yang pertama, hari ini agar kita dapat menimba ilmu tentang pengurusan. Satu. Yang kedua, dan pentadbiran khusus yang cemerlang kepada para graduan negara. Pengurusan 1 markah, pentadbiran khusus yang cemerlang 1 markah. Jadi 2 markah huraian, 2 markah kesan dan 4 markah
2 markah contoh dan 2 markah jadi 6 markah dan 1 markah isi jadi 7 markah. Layak tak dapat 4 markah penuh? Ya, sangat-sangat layak. Untuk soalan kehebat ni, cikgu nak peringatkan balik, semua mesti ada 4 perkara. No? Ada isi, kemudian ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Yang ketiga ada contoh, contoh bermula perkataan contohnya. Dan yang keempat ada kesan, bermula perkataan kesannya. Okey, hanya itu saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.